Ya, pergi buat apa? Sebab PNSB yang bayar. Duit rakyat yang bayar ni. Lawatan ke Morocco, Marrakesh ni hanyalah untuk mempelajari dan mengkaji mengenai seni bina je. Pengerusi, dia bawa isteri, bawa 3 anak, first class tickets, first class hotel. Pembayaran melibatkan bayaran yang besar RM600,000. Invoice bertarikh darah salah pun dibayar. PNSB daripada tahun 2002 memang memperuntukkan 1 juta untuk perbelanjaan Balkis. Keputusan Pilihan Raya Umum ke-12 bukan hanya melibatkan perubahan 4 kerajaan negeri atau kehilangan kuasa 2/3 barisan nasional di Parlimen atau munculnya Pakatan Rakyat. Ia juga membawa kepada pelbagai amalan yang tidak wujud dan nampak asing sebelum ini tetapi kini dirasakan oleh rakyat buat kali pertama. Klip yang dilihat sebentar tadi adalah perbicaraan yang berlangsung di Dewan Undangan Negeri Selangor tentang salah guna dana awam. Siasatan itu dijalankan oleh badan yang dikenali sebagai Jawatan Kuasa Khas Kecekapan Kebertanggungjawaban dan Ketelusan atau SELCAT yang berada di bawah Dewan Undangan Negeri. Melalui SELCAT juga, syarikat-syarikat kerajaan negeri dipaksa mendedahkan maklumat kewangan kepada umum. Juga buat kali pertama, rakyat diberitahu secara terperinci berkenaan perbelanjaan majlis-majlis tempatan. Kini, masyarakat minoriti tidak lagi berasa terpinggir. Dokumentari ini menggambarkan maksud di sebalik perubahan yang sering dicanangkan. When lawyers walk, something is wrong. You are journalist trying to project to exaggerate more than what actually happened. We are not allowed to express our dissatisfaction. What bloody democracy are you talking about? Di Selangor, sebaik saja Pakatan mengambil alih kerajaan, salah satu tindakan awalnya adalah mendedahkan perbuatan rasuah dan penyalahgunaan dana awam oleh pentadbiran sebelumnya. Tindakan pembersihan ini dimanifestasikan dengan penubuhan SELCAT. Langkah Kerajaan Negeri Selangor ini selaras dengan doktrin pemisahan kuasa serta membebaskan kaki tangan kerajaan daripada cengkaman ahli-ahli politik. Dalam laporan penyata yang diberikan kepada Jawatankuasa ini, butirnya adalah sumbangan kewangan untuk program Amal Balkis. Tapi voucher sebenar menunjukkan bayaran travelling ke Hong Kong. Semua pendengaran itu dilakukan secara terbuka. Dasarnya adalah penggunaan dana awam, kegunaan wang rakyat, hasil daripada bayaran cukai rakyat. Jadi perkara yang berkaitan dengan awam itu prinsipnya juga adalah dipertanggungjawabkan cara terbuka, cara awam. Kita juga perlu memberitahu kepada semua kaki tangan kerajaan, mereka perlu berbuat kerja mengikut peraturan kerajaan dan bukannya mengikut kesuka-hatian adun daripada Pakatan Rakyat ataupun adun daripada Barisan Nasional. Salah satu punca berleluasanya rasuah adalah kerahsiaan dalam perolehan kerajaan. Amalan buruk ini membawa kepada kerugian sebanyak sehingga 10 bilion ringgit setahun. Sebagai satu lagi usaha untuk memerangi rasuah, Kerajaan Pakatan di Selangor, Pulau Pinang dan Kedah juga telah menghapuskan amalan runding terus dan menggantikannya dengan sistem tender terbuka dalam semua urusan. Contohnya bagi membalakkan yang dibuat di negeri, dan kalau dulunya setiap 1 hektar kawasan balak yang diberikan, kerajaan negeri hanya mendapat antara 500 ke 1,000 ringgit sahaja. Maka kali ini setelah kita buat secara tender terbuka,
kerajaan memperolehi sebanyak antara 16 ke 19,000 ringgit satu hektar. Bagaimanapun, ada kes runding terus yang berjaya menyelamatkan wang rakyat. Dalam projek Baik Pulih Kereta Api Bukit Bendera di Pulau Pinang, kerajaan negeri telah berjaya menyelamatkan kira-kira RM700,000 dana awam dengan memanggil semula tender apabila kontraktor yang telah memasuki tender kesemuanya meletakkan harga yang terlalu tinggi. Dengan usaha ini, kos pembaikan itu dapat dikurangkan daripada RM1.3 juta kepada RM600,000. Amalan keterbukaan dan pengurusan dana awam yang lebih berhema juga dapat dilihat dalam pentadbiran kerajaan tempatan yang selama ini hanyalah satu misteri di kalangan rakyat. We have managed to detect what we were overspending, in some cases evidence pointing at some levels of dishonesty, and were able to save, at least on 2 investigated incidents, about RM1 million already. One was a project pertaining to handheld ticketing systems, of which former administration had purchased this $1.3 million for these handheld to issue out summonses and all that. When we investigated, we found something was seriously wrong. It was highly overpriced at $1.3 million. Why are we leasing these units? So after looking at it, investigating and renegotiating, we reduced the price to $350,000. That's after the goods have been delivered. We reopened it. Antara langkah-langkah yang telah pun diambil adalah langkah untuk mencegah rasuah. Kita memberikan rangsangan RM10,000 kepada siapa-siapa, terutama ni kaki tangan kerajaan, yang mendedahkan perkara-perkara rasuah di kalangan kerajaan. Kita dapat menjimatkan seperti mengikut laporan Transparency International, menjimatkan sebanyak 36 juta pada tahun yang lalu. Perubahan yang dicanangkan oleh para pemimpin politik selepas 8 Mac tidak mungkin menjadi kenyataan tanpa penglibatan dan perlantikan tenaga yang berkemampuan seperti Derek Fernandez untuk melaksanakan reformasi ini. Well, I'm a lawyer by training and I was the legal advisor to about 40 over resident associations in the Klang Valley. I also was quite vocal on issues of environment such as Bukit Gasing and other environmental areas, and I practiced law in the area of both planning and environmental law. So I was quite critical of some of the manner of management under the previous administration, and I was then asked to be appointed as a councillor, and I thought that is an opportunity for me to try to put in some changes which I felt were necessary. Usaha untuk melibatkan masyarakat dalam kerajaan tempatan tidak berakhir dengan pelantikan orang berkelayakan sebagai ahli-ahli majlis tempatan. Dialog dengan penduduk dan orang awam menjadi satu kemestian dalam proses membuat keputusan selaras dengan komitmen ini. Kenderaan tunda ni kita sekarang baru dapat ni 200,000 penumpang. Satu buah. Sekarang kita nak beli 4 buah lagi. Tapi yang tambahan ini compound cuma 200,000. Baiklah. Saya memastikan kalau kita beli mesti kita dapat lebih daripada. What you see here is one of the processes which Majlis Bandaraya Petaling Jaya undertakes in the preparation of its budget. This is the part where what our draft budget is going through the hawk or eagle eye of the residents for them to make comment on to see whether it is meeting their particular needs. So we allow this public discussion and debate, comment, criticism on the drafts that we have, so that when the final budget is passed, we try to put in as many of the residents' comments, wishes, their wish lists, their problems, the necessary money to overcome those particular problems. Duit yang kita nampak sekarang ni betul-betul membazir. 50% of the population of EJ and PPJ need to use the crematorium sooner or later. We are very serious. Put it into the committee. I'm very proud. The more they shout, the more proud I am. That means it's working. Do not take criticism as negative. The opportunity to make criticism, and that is what is really different now. You can say it and you can do it, and you got people who really listen to you. Penglibatan rakyat dalam proses membuat keputusan memungkinkan para penduduk berdialog dengan pihak berkuasa dalam soal pembangunan di kawasan kejiranan mereka, seperti yang dilihat dalam kes pembukaan pasaraya besar di Kota Damansara. Kalau ada supermarket yang macam ini, sedikit sebanyak dia akan mengganggu pembelajaran anak-anak kita di sini. Saya memang mengetahui apa yang berlaku dan saya galakkan kerana itu hak you. Dulu sebelum Pakatan mengambil alih,
proses-proses bantahan ataupun dialog adalah cuma formaliti sahaja. Dan kini kita mengambil serius tindakan bantahan dan sebagainya kerana ianya adalah sebenarnya salah satu ciri yang sangat diperlukan sebelum satu projek dibenarkan atau diluluskan. Hentikan projek ini. Ini adalah harapan saya dan harapan keluarga saya. Kadang-kadang kemarahan itu boleh mencapai satu tahap yang kasar. Tapi kami terpaksa melaluinya sebab kami ingin mengajar kepada penduduk, ini adalah proses yang kita terpaksa menghadapi. Kalau kita ingin merasai makna demokrasi. Satu kelemahan kerajaan tempatan yang masih wujud adalah proses pelantikan ahli-ahli majlisnya. Walaupun di Selangor, mekanisme proses ini telah pun diubah, ia tetap keputusan langsung oleh ahli politik. Bagaimanapun, sesetengah pemimpin pakatan ada berusaha untuk mengembalikan pilihan raya tempatan. Untuk kebanyakan rakyat dalam negara ini, kerajaan bukan di Putrajaya. Kalau di Selangor, kerajaan bukan di Shah Alam. Kerajaan adalah di majlis tempatan. Oleh kerana itu saya fikir itu adalah bagus untuk kita mengadakan election supaya orang di tempat itu menentukan hala tuju kerajaan tempatan di kawasan-kawasan mereka. Sekiranya proses pilihan raya tempatan itu dilakukan dan ahli majlis yang dilantik ini, mereka bukan sahaja menjawab kepada orang yang melantik mereka, sama ada parti ataupun exco dan sebagainya, tetapi menjawab terus kepada pengundi-pengundi yang melantik. Di sebalik kekangan undang-undang, Kerajaan Selangor dan Pulau Pinang juga berusaha keras untuk mendedahkan kepada awam dokumen-dokumen negeri. Antaranya adalah laporan kejadian tanah runtuh di Bukit Antarabangsa. Selalunya siapa yang merahsiakan informasi, kenapa mereka nak merahsiakan informasi? Satu, kita senang nak kaitkan mereka dengan korupsi, penyalahgunaan, mungkin penawaran kontrak kepada orang-orang yang berkenaan, orang-orang yang mereka suka dan sebagainya. Kalau kita membebaskan maklumat ini, kita berlaku transparan, kita boleh memastikan semua perkara ini dilakukan secara terbuka. Di peringkat majlis, kami telah membuat satu keterbukaan. Jadi sekiranya seseorang penduduk ataupun orang-orang yang terkena dengan apa-apa projek yang akan datang atau projek yang telah lepas, mereka diberi kebenaran untuk meneliti atau melihat fail-fail yang tertentu. Dan ini adalah satu perubahan yang besar. So kita sudi menandatangani satu perjanjian dengan satu pihak ketiga tanpa kita mempunyai sebarang kuasa. Dan ada anggaran, Tan Sri, yang mengatakan bahawa worst case scenario ialah 1 juta pekerja akan hilang kerja. Akankah kerajaan hanya mengaku kalah, minta maaf 20-30 tahun kita telah menjual tanah kamu, jual jalan kamu, kita tak boleh buat apa-apa. Ini kerajaan perlu tanggungjawab. Satu pencapaian penting Tsunami 8 Mac adalah peningkatan kehadiran wakil pembangkang di Parlimen. Dan dengan itu bukan mudah lagi untuk Barisan Nasional meminda Perlembagaan Persekutuan sesuka hati. Saya fikir sekarang Parlimen dianggap lebih serius daripada dulu. Kita dapati bahawa di kalangan kita pun ada banyak doktor, pun ada pensyarah, pun ada peguam, pun ada ahli ekonomis, pun ada. Dan bila kerajaan membawa satu undang-undang baru, maka kita ada expertise di kalangan kita untuk debate, untuk kita bincang, untuk kita melontarkan idea-idea ataupun melahirkan perspektif-perspektif baru untuk kita bincang. So kerajaan Barisan pun takut sekarang. Dulu menteri dah datang, tapi sekarang menteri datang untuk membentangkan usul-usul dan sebagainya. Mengapakah pihak kementerian mempunyai semua kepakaran? Mereka boleh mencari kepakaran individu yang mempunyai pelbagai kepakaran, tetapi boleh menghasilkan satu kontrak yang begitu merugikan pengguna, merugikan rakyat. Tujuan utama kami panggil pres ni sebab kami nak beritahu bahawa apa yang kami sudah hilang dalam tempoh 51 tahun